alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Tetamu kita pada malam ini saudara Edi Ku dan saudari Pauline Pan. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada ini. Segala teguran yang diberikan oleh saudara Edi akan dijadikan landasan dan pengajaran bagi kami untuk meneruskan perjuangan yang mulia. Majlis Pimpinan Pusat, Pimpinan Cabang, Angkatan Muda dan Wanita, aktivis reformasi dan para pejuang keadilan. Saya menyambut kedatangan saudara-saudari sekalian, para pejuang tegar keadilan dengan serangkap pantun, pucuk bau delima batu, anak 9 di tapak tangan. Datangnya jauh beribu batu, terus berjuang mara kehancuran. Antara pejuang keadilan yang datang dari jauh untuk bersama kita pada malam ini ialah dari Rumah Panjang Nangga Nangga Budu Seratok yang berhormat saudara Ali. Dari Kampung Sembulan Lama Inanam, hormat Dr. Roland Chia. Yang lain saya tak boleh sebut, tak boleh berkempen. Delegasi daripada Sabah dan Sarawak, Perlis ke Johor. Terima kasih kerana dapat bersama-sama pada malam ini. Teman-teman seperjuangan sekalian, beberapa hari lalu kita menyambut ulang tahun ke-15 Parti Keadilan Rakyat. Pada 4 April 1999, kita cuba membina sebuah harapan baru untuk rakyat Malaysia. Parti Keramat ini dibina atas keringat rakyat yang bangkit untuk melawan kebobrokan UMNO dan sistem yang menginjak-injak maruah bangsa kita. Ranjau dan cabaran yang kita lalui telah mematangkan kita sebagai satu wadah yang gagah dan berani. Maka saya isytiharkan perjuangan ini adalah moral crusade bagi kita semua. Kita telah menyertai 4 pilihan raya umum dan puluhan pilihan raya kecil. Kita pernah menang, kita pernah tewas. Tak kala parti mengalami zaman suram pasca PRU yang ke-11 pada tahun 2004, ada pemimpin yang meninggalkan kita. Ada juga yang mengalami political fatigue dan berehat. Namun, pejuang keadilan yang tegar tidak akan berundur. Saudara-saudarilah pejuang keadilan yang istiqamah dan tidak pernah berhenti. Kita bangkit dengan tekad baru untuk terus melawan cengkaman penjajahan baru.
Kita berjaya membentuk kerajaan negeri selama 2 penggal. 2 penggal juga kita menafikan majoriti 2/3 Barisan Nasional di Dewan Rakyat. Dan dalam PRU yang ke-13, buat julung kali kita bersama Pakatan Rakyat meraih 52% undi popular dan memaksa Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan minoriti buat kali pertama dalam sejarah politik tanah air. Saudara-saudari, teman-teman seperjuangan sekalian, jika dahulu kita melakukan reformasi ketika berdemonstrasi di luar parlimen, hari ini kita membawa dan menegaskan agenda reformasi di dalam parlimen. Dalam konteks global, sudah 15 tahun warga keadilan gah di persada parti-parti politik dunia. Kita berakar di bumi Malaysia, tetapi minda politik kita perlu menjangkau cabaran politik global. Kita memperjuangkan keadilan untuk semua rakyat Malaysia. Ketika yang sama kita juga memperjuangkan keadilan sejagat. Umur 15 tahun tentunya amat muda berbanding dengan sejarah perjuangan kemanusiaan. Justru itu kita perlu menghimbau sejarah perjuangan parti politik, kerana kita melihat diri kita sebagai pewaris kepada perjuangan demokrasi dan kemanusiaan global. Parti-parti politik muncul seiring dengan kemunculan demokrasi sebagai sistem politik yang berteraskan suara rakyat untuk menentang tirani dan monopoli kekuasaan elit feudal. Ahli sejarah melihat the Glorious Revolution, satu revolusi tanpa pertumpahan darah yang berlaku di England dalam tahun 1688, sebagai titik bermulanya sistem politik raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Manusia mencari sistem politik agar kekuasaan tidak berlenggar dan dimonopoli oleh kelas tertentu yang memiliki tanah dan menguasai kekayaan. Tetapi hakikatnya bakat kepimpinan juga terdapat dari golongan murba, marhain dan proletar. Demokrasi yang terbuka, telus dan tidak dirosakkan oleh wang, harta, pangkat, kedudukan dan gelar akan menjadi wahana kepada kemunculan bakat dari segenap lapisan umat. Ia menjadi kesaksamaan bagi setiap bakat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi. Meskipun Glorious Revolution atau revolusi gemilang, satu sejarah kemanusiaan yang mempengaruhi dunia, namun rakyat England di abad ke-17 tidak berpuas hati dengan pencapaian tersebut. Ini kerana England beralih kepada pemerintahan aristokrasi yang didominasi golongan bangsawan dan pemilik tanah. Aristokrat menafi perwakilan yang adil ke parlimen. Wujud kawasan parlimen yang hanya 7 orang pengundi tetapi mempunyai 2 orang wakil di House of Commons. Ini juga berlaku di negara kita di Putrajaya. Hanya setelah beberapa rang undang-undang yang dikenali The Reform Bills 1832, 1867 dan 1884 diluluskan, maka pemerintahan rakyat atau demokrasi berperwakilan menjadi kenyataan. Keadilan dalam persempadanan pilihan raya adalah
adalah bagian dari demokrasi yang akan kita perjuangkan. Ini amat penting, kerana jika sempadan pilihan raya dalam PRU yang ke-13 adil dan demokratik, Pakatan Rakyat sudah pun berada di Putrajaya pada hari ini. Majoriti rakyat Malaysia memilih Pakatan Rakyat yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tokoh Demokrat Muslim yang diiktiraf oleh masyarakat dunia. Dari sejarah ini, kita perlu belajar bahawa demokrasi bukanlah satu anugerah. Ini juga yang ditegaskan oleh saudara Edin Khoo sebentar tadi. Demokrasi adalah hak rakyat, bukan pemerintah. Sempadan ruang demokrasi bukan ditentukan oleh pemerintah. Demokrasi hanya akan diperolehi melalui perjuangan rakyat. Sekiranya pemerintah berpegang teguh kepada pemasyuran kemerdekaan 1957 yang menjanjikan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, berteraskan kebebasan dan keadilan untuk sekalian rakyat, saya yakin badan kehakiman di negara ini akan menjamin keadilan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beliau tidak akan berdepan dengan pendakwaan dan hukuman atas amalan undang-undang rimba oleh pemerintah yang pengecut dan zalim. Sekiranya ada prinsip keadilan dan demokrasi, pastinya saya tidak dihalau keluar daripada parlimen baru-baru ini semata-mata kerana membawa usul untuk membicarakan kelakuan hakim-hakim yang dikeramatkan oleh perkara 127 Perlembagaan Persekutuan dan perkara 36/8 Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat. Sekiranya ada roh keadilan dalam pengurusan ekonomi, saya pasti rang undang-undang GST yang memindah beban cukai dari kroni kepada rakyat biasa tidak akan diluluskan. Apa artinya slogan rakyat didahulukan? Apabila syarikat-syarikat gergasi kroni seperti CIMB, Maybank dan RHB Bank mendapat pelepasan cukai pendapatan korporat di TRX bernilai 3.1 bilion ringgit. Sedangkan petani miskin, buruh kasar, pemandu taksi dan penjawat awam rendah dan warga media dibebankan dengan cukai GST. Berbeza dengan kebijakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjadi Menteri Keuangan. Beliau telah melakukan reformasi percukaian yang menyeluruh, termasuk menaikkan threshold cukai pendapatan dan membebaskan puluhan ribu rakyat dari beban cukai. Abad ke-18 yang dikenali sebagai abad pencerahan. Kemajuan demokrasi dipimpin oleh Amerika. Meskipun tidak ada parti politik di zaman pentadbiran Presiden pertama George Washington, namun wujud dua bibit yang kemudiannya menjadi parti politik. Yang pertama, diketuai oleh Setiausaha Perbendaharaan Alexander Hamilton yang mahukan pemusatan kuasa di Washington dan mahukan dasar-dasar kerajaan menyokong golongan industri dan bank. Kumpulan kedua diketuai oleh Setiausaha Negara Thomas Jefferson, penulis peristiharan kemerdekaan
dan kemudiannya menjadi Presiden Amerika Syarikat yang ketiga. Jefferson menubuhkan Parti Republikan untuk berjuang kepentingan ekonomi warga tani yang ditentang oleh golongan industri dan keuangan yang diterajui oleh Alexander Hamilton. Sementara itu, revolusi industri yang berkembang rancak di Eropah di abad ke-19 turut membawa pelbagai masalah sosial termasuk penindasan terhadap golongan buruh. Maka muncullah perjuangan menuntut hak dan kebajikan pekerja. Negara Jerman yang pesat kemajuan industri turut melahirkan pergerakan buruh yang paling progresif, langsung melahirkan German Social Democratic Party pada tahun 1869. Parti politik itu menerbitkan manifesto program Gotha yang memperjuangkan hak mengundi semua rakyat, universal suffrage, kebebasan berpersatuan, membataskan hari bekerja dan penjagaan kesihatan pekerja. Abad ke-19 menyaksikan imperialisme besar-besaran Inggris, Prancis, Belanda dan Jerman. Maka berlakulah eksploitation del homme parlant, eksploitasi oleh manusia ke atas manusia. Eksploitasi ini mencetuskan gerakan nasionalisme yang disebut oleh penulis Lotov Sodat sebagai The Rising Tide of Color. Buku ini begitu mempengaruhi Soekarno sehingga diterjemahkan ke bahasa Melayu dengan tajuk Pasang Naik Kulit Berwarna. Negara jajahan British yang terbesar iaitu India menjadi pemimpin kepada gerakan kebangkitan rakyat Asia dan Afrika menentang imperialisme. Parti Kongres India yang ditubuhkan dalam tahun 1885 menjadi wahana perjuangan Gandhi, Nehru dan Chandra Sukha Bose bagi menggembleng kekuatan rakyat melawan penjajahan untuk memperolehi kemerdekaan dan membangun India merdeka. Parti Muslim League yang ditubuhkan oleh penyair filsuf Muhammad Iqbal menjadi kekuatan politik untuk kebebasan umat Islam di benua kecil India di bawah kepimpinan Muhammad Ali Jinnah masih terpahat dalam sejarah perjuangan. Sejarah perjuangan kemerdekaan Nusantara juga memperlihatkan kebangkitan nasionalisme rakyat mempertahankan kedaulatan tanah air mereka. Di Indonesia, Soekarno memimpin massa menuntut kemerdekaan dan mengusir penjajah Belanda yang rakus mengaut kekayaan ekonomi tanah air mereka. Lantas Soekarno memulangkan kedaulatan negara dan mengangkat martabat rakyat. Katanya, negara Republik Indonesia ini milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Karya penulisan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia bukan sahaja menyalakan semangat nasionalisme di Indonesia, tetapi juga membakar semangat rakyat Malaysia. Rakyat segera bersatu dalam persatuan-persatuan dan parti-parti politik sebagai wahana perjuangan mereka. Parti Kebangsaan Melayu Melaya (PKMM) merupakan parti politik pertama yang melaungkan slogan Merdeka, yang kemudiannya disahut sekian pelusuk rakyat Melaya sebagai slogan tuntutan kemerdekaan. Saudara-saudari, teman-teman seperjuangan, kita menoleh sejarah perjuangan demokrasi dan parti-parti politik di Eropah, Amerika, Asia dan Afrika kerana kita perlu belajar dari kecekalan, kegigihan, kesabaran
dan kesetiaan mereka terhadap perjuangan rakyat dan kemanusiaan untuk melawan tirani dan menegakkan keadilan. Manusia bukan sahaja perlu dibebaskan dari cengkaman sang penguasa, bahkan manusia perlu dibebaskan dari kejahilan, khurafat, fanatisme, dan pemikiran sempit. Seperti yang diungkapkan oleh the Great Malaya, the pride of the Malaya's Jose Rizal, selagi akal masih terkongkong, selagi kepercayaan ingin menundukkan fakta, selagi nafsu dijadikan raja, dan selagi ada bangsa memijak bangsa yang lain. Jika kita menelusuri sejarah parti-parti politik yang berjaya memperjuangkan pembebasan, kita akan mendapati mereka juga mewacanakan pencerahan di kalangan rakyat. Sejarah perjuangan demokrasi ini memberikan ilham dan rangsangan. Keadilan parti keramat kita ini hari ini berada pada kedudukan yang sangat strategis sebagai the vital center dalam muafakat Pakatan Rakyat. Justru itu, keadilan perlu kuat dan mantap. Perlu kepada ideologi yang jelas, mempunyai tapak yang luas lagi inklusif. Kita bertanggung jawab untuk memperkukuhkan keadilan sebagai langkah untuk memperkasa muafakat politik dalam Pakatan Rakyat untuk menjana kemenangan dalam PRU yang ke-14 insyaAllah. Sebuah parti politik perlu mempunyai ideologi. Tanpa ideologi, parti akan terumbang-ambing dalam arus massa dan akan karam dalam budaya politik Machiavelli, melakukan apa sahaja untuk mendapat kemenangan. The end justifies the means. Matlamat menghalalkan cara. Apa yang saya maksudkan sebagai ideologi adalah satu gagasan menyeluruh, a comprehensive vision. Sahabat-sahabat seperjuangan, mari kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu melakukan adil kepada sesiapa juga, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Dari tamadun Cina, kita mendengar pertanyaan seorang murid kepada guru, Confucius. Sang murid bertanya, bagaimana seorang yang berakhlak itu menilai keberanian? Confucius menjawab, orang berakhlak lebih memberi keutamaan kepada keadilan. Orang berakhlak yang berani tanpa keadilan menjadi pemberontak.
orang kecil yang berani tanpa keadilan akan menjadi penyambung. Masyarakat Nusantara kagum dengan epik India yang bernama Mahabharata. Epik besar ini mengisahkan perang antara Pandawa dan Kurawa. Para Pandawa berperang bukan sekadar untuk merebut tahta Hastinapura, tetapi untuk menegakkan semula dharma atau keadilan yang dihancurkan oleh pihak Kurawa. Arjuna, panglima Pandawa, tidak sanggup membunuh sepupu dan guru-gurunya di pihak Kurawa. Namun demi menegakkan keadilan dan mengembalikan semula dharma, beliau sanggup mengangkat busur panahnya yang jatuh. Keadilan adalah nilai sejarah. Keadilan adalah nilai nombor wahid umat Islam. Nilai utama masyarakat Asia, Eropa, Afrika. Orang Melayu mahukan keadilan. Orang Cina mahukan keadilan. Orang India mahukan keadilan. Teman-teman masyarakat Iban, Kadazan, Dusun, Murud, dan orang Ulu mahukan keadilan. Siapa rakyat Malaysia yang begitu rosak moralnya hingga mahu ditindas dan dizalimi? Jawab sendiri. Prinsip keadilan itu begitu penting. Maka kita perlu mengangkatnya sebagai kerangka dan haluan besar wadah perjuangan. Kerana itulah pada malam yang penuh keramat ini kita mahu menjadikan keadilan raya sebagai ideologi parti. Selepas Perang Dunia Kedua, nasionalisme menjadi ideologi parti-parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan. Selepas kemerdekaan, pembangunan menjadi ideologi parti pemerintah, kononnya untuk memaknai kemerdekaan yang dicapai. Tetapi pembangunan tersebut tidak dipandu oleh nilai keadilan. Maka pembangunan itu tempang, seperti yang disebutkan oleh penyanyi Oliver Goldsmith. Ill fares the land where wealth accumulated and man decay. Celakalah negeri itu bila hartanya naik menggunung, tetapi kemanusiaannya runtuh. Hasrat melontarkan gagasan keadilan raya adalah suatu ikhtiar, mempertegaskan kembali iltizam kita terhadap pelaksanaan keadilan, kesaksamaan, tanpa mengira kaum, agama dan wilayah. Kita memerlukan nafas segar untuk membetulkan kembali hala tuju negara yang menyimpang. Kita berdepan rejim yang menafikan kebajikan rakyat terbanyak, tidak toleran, tidak demokratik. Suara rakyat dibungkam, tak kala golongan pelampar, fasis kaum dan agama mengasap ruang awam dengan sosok ekstrim. Pemerintah mengambil sikap masa bodoh dan membisu. Perkataan raya berasal dari perkataan Sanskrit yang membawa maksud antaranya besar, megah, hala tuju, merangkul kesemua, inklusif, dan
ketegasan. Maka tidak menghairankan para pejuang kemerdekaan Nusantara seperti Ibrahim Yaakob, Burhanuddin Al-Halmi, Gandhi, Okakura Tenshi, Rabindranath Tagore, dan Soekarno berkobar-kobar tak kala membicarakan gagasan Melayu Raya, Indonesia Raya, dan Asia Raya. Malam ini kita lancarkan keadilan raya bagi rakyat. Ia bukan sahaja menjadi slogan, tetapi suatu ideologi politik untuk menyatu padukan seluruh rakyat yang bangkit menentang penjajahan. Imagine community atau masyarakat yang diimpikan oleh para pejuang kemerdekaan Asia adalah sebuah masyarakat yang adil dan saksama. Maka keadilan raya juga adalah kesinambungan atas cita-cita tersebut, memastikan setiap rakyat Malaysia, sama ada orang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, menikmati kemakmuran negara yang kita cintai ini, seperti ungkapan Abraham Lincoln dengan izin, quote, with malice toward none, with charity for all, with firmness in the right as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in, to bind up the nation's wounds. Seiring dengan tuntutan dan cabaran semasa, keadilan raya sewajarnya diikat kepada faham pelaksanaan keadilan, kesaksamaan, dan pembangunan sebuah masyarakat madani yang demokratik. Kerana itu, amanlah mustahak gagasan keadilan raya ini bertunjangkan keadilan sebagai kesaksamaan, sebagaimana diungkapkan oleh John Rawls, justice as fairness. Pelaksanaan keadilan adalah asas kepada kerangka besar kenegaraan. Justru 3 prinsip panduan kepada pelaksanaan keadilan tidak boleh sama sekali diabaikan. Pertama, seluruh rakyat Malaysia dilindungi hak asasi sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, dan setiap warga negara adalah sama rata dan tiada sesiapa pun adalah warga kelas kedua. Keadilan raya mempertahankan kebebasan beragama, kebebasan berfikir, dan kebebasan berkabula. Saya percaya saudara semua pada malam ini akan bersetuju untuk mempertahankan teras kita yang pertama. Kedua, seluruh rakyat Malaysia berhak ke atas kesaksamaan peluang, fair equality of opportunity, berhak untuk menikmati peluang pendidikan serta peluang ekonomi walau apapun latar belakang mereka. Konsep pembangunan yang dibawa oleh keadilan raya adalah memacu pertumbuhan ekonomi dengan menjamin prinsip pengagihan yang adil atau distributive justice. Dan yang ketiga, pembentukan Malaysia menjanjikan Sabah dan Sarawak sebagai rakan fungsi persekutuan Malaysia yang setara berasaskan prinsip perlembagaan,
bagi menjamin pengagihan kuasa dan ekonomi yang saksama, adil, serta membebaskan rakyat dari penjajahan minda dan jiwa demi mengangkat harga diri rakyat Malaysia. Justru itu, melalui keadilan raya, Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Rakyat komited untuk mengembalikan otonomi kepada Sabah dan Sarawak sejajar dan dalam rangka perjanjian persekutuan dan perdamaian. Usaha kita untuk mengasaskan keadilan raya bermula sejak keadilan ditubuhkan. Ia adalah suatu penegasan semula kepada ideologi keadilan dan semangat perjuangan reformasi sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Permatan Tahun. Pada hari ini, saudara-saudari, teman-teman seperjuangan, kita perlu mengungkapkan falsafah keadilan. Keadilan raya dengan lebih menyeluruh dan berbagai dimensi. Melalui perjuangan demokrasi, pelbagai ketidakbebasan tersebut telah berjaya dihapuskan. Gagasan besar yang ingin kita bawa memerlukan satu wadah yang gagah dan unggul. Inilah semangat zaman. Untuk menggalas, kita perlu memperkukuhkan perpaduan kita. Kita meraihkan demokrasi, kita meraihkan kepelbagaian. Namun tanpa kepimpinan, perpaduan dan kesetiaan, demokrasi akan menjadi huru-hara dan haru-biru. Justru itu, kita perlu mengelakkan factionalism. Kita perlu mengelakkan alliance. Kita perlu mengelakkan gabungan yang akan menyebabkan parti yang kita sayangi ini hancur berantakan. Bagi saya, seluruh anggota parti adalah pasukan saya di bawah naungan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa kita perlu mencipta third force? What we need is just one force, only one, and that is the force of keadilan. Sebagai timbalan Presiden, saya telah menjelajah ke seluruh negara. Ke Baklalan Sarawak, ke Melalap di Tenem, merentasi Banjaran Pro ke Sabah. Saya bertentang mata dengan orang Iban di rumah panjang Nangga Budu Sarawak, orang Kadazan di kampung Pilantung Lanuk Benuran. Saya memasuki kampung estate dan kampung baru untuk menyelami hati nurani orang Melayu, orang Cina, orang Hindu. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahawa keadilan bukan parti Melayu. Keadilan adalah parti seluruh anak Malaysia. Kita tidak melihat warna kulit atau keturunan, tetapi kita melihat hati nurani dan moral manusia, seperti impian Martin Luther King, where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Akhir sekali rakan-rakan sekalian, perjuangan bukanlah permainan. Seorang pemimpin UMNO pernah berkata,
Dalam politik tidak ada kawan yang kekal dan tidak ada musuh yang kekal. Ini adalah falsafah politik yang sifar nilai dan durjana. Keadilan dibina untuk menolak politik lama yang jelek. Kita membawa politik baru yang berteraskan nilai-nilai murni sejarah. Justru itu perlu ada kesetiaan kepada parti sebagai wadah perjuangan. Maka saudara-saudarilah sebagai pejuang keadilan yang tegar perlu bangkit, perlu bangun dan bertekad untuk menjayakan demokrasi dalam negara yang tercinta ini. Pilih pemimpin yang tegas, pilih pemimpin yang teruji, pilih pemimpin yang wibawa, pilih pemimpin yang setia demi masa depan negara dan bangsa. Dengan semangat keadilan raya, mari kita jilat semangat dan idealisme perjuangan. Rakyat menanti pembelaan dari kita. Dari latar belakang kaum, kelas dan profesi yang berbeda, mari kita jalin semangat setia kawan dan kita bina parti ini dengan kekuatan yang satu, menjadikannya sebagai bunyanul marsus, satu bangunan yang kukuh tersusun. Mari kita jayakan etika dan tata kelola organisasi, melaksanakan taktik siasi, pendidikan politik agar keadilan menjadi sebuah parti yang berdisiplin, cekap dan efisien dalam sejarah politik negara Malaysia. Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Are you ready with me? Yes! Maka kita akan bergerak sebagai satu parti, satu kekuatan untuk melaksanakan keadilan raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.